Nanti kita akan tengok tuan-tuan sekalian. Baik, bahagian isteri, saya rasa dalam kuliah kita yang lalu kita belum baca bahagian isteri 1/4 kan. Okey. Jadi malam ni kita mula bahagian isteri 1/4. Bilakah keadaan yang mana isteri mendapat suku daripada harta si mati, daripada harta suami dia? Bila keadaan tersebut dia dapat 1/4. Jadi isteri ni bila dia dapat suku bermakna dia dalam ashabul furud. Dia dalam ashabul furud. Sebab siapa dia ashabul furud? Sebab 1/4 telah diallocate kepada dia, telah diperuntukkan kepada dia siap-siap, maka dia ashabul furud. Maka dia kata yang pertama, jikalau suami tidak ada anak kandung lelaki ataupun tidak ada anak kandung perempuan, sama ada dengannya atau dengan isteri yang lain, makna suami dia sebelum kahwin dengan isteri hak kes kita ni, dia dah ada isteri lain kan, dah ada anak daripada isteri tersebut. Maka kalau dalam kes ni si suami tidak ada anak kandung dengan isteri dalam kes ni, ataupun dengan dalam isteri hak sebelum itu, atau dengan isteri yang telah diceraikan, isteri itu akan dapat 1/4. Nampak kan? Dia akan dapat 1/4. Ataupun dalam kes yang kedua, isteri juga akan dapat 1/4 jikalau semua anak kandung suami telah meninggal dunia sebelum kematian suami berlaku. Hak nombor 1 tu suami tak dapat anak. Suami tak dapat anak. Hak nombor 2, suami dapat anak tapi anak dia mati dulu. Faham kan? Anak dia mati dulu. Mana anak yang mendahului kematian si suami tadi. Maka dalam kes itu isteri diberikan 1/4 suku. Yang ketiga, jikalau suami tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki kandungnya. Maksudnya anak lelaki dia semua mati. Tengok-tengok cucu ada ke tak ada cucu lelaki? Cucu lelaki pun tak ada, maka isteri dapat 1/4. Kalau cucu lelaki ada, isteri tak dapat 1/4. Okey, boleh lah. Dia benda ni senang je tuan-tuan. Tuan-tuan masuk dalam internet, tuan-tuan cari kalkulator untuk faraid, tuan-tuan masukkan semua tu, yang tu tuan-tuan boleh dapatlah semua. Tapi kita belajar ni sebab kita nak tahu panggu tu berapa kan. Walaupun tuan-tuan boleh cek sendiri. Jadi itu bahagian isteri dalam kes yang mana dia akan dapat 1/4. Yang kedua ni ialah bahagian isteri di mana dia dapat 1/8. Hak tadi 1/4, ni 1/8. Jadi mana banyak? Hak tadi ke hak ni? Ni saja nak test matematik ni. Ni nampak ni banyak ni ustaz. Ni banyak. Banyak apa? 8 kat bawah tu. Dia bukan kira 8 tu, dia hak banyak ke 8 atas. Ni 8 bawah, makin besar angka hak bawah, makin kecil dia punya panggu. Jangan silap tu. Jangan silap. Hak tadi hak banyak. Tadi hak banyak 1/4. Hak ni hak sikit 1/8. Maksud dia lebih sikit kan. Dia akan dapat lagi kurang daripada yang tadi. Macam mana? Nombor 1, jikalau suami ada anak kandung lelaki atau perempuan dengan dia, atau dengan isteri yang lain, atau dengan isteri yang telah diceraikan. Yang pentingnya dia ada anak kandung. Anak kandung suami mestilah anak kandung yang dikandung dalam keadaan telah bernikah. Ini yang kita cerita dalam kuliah yang lalu. Jika anak itu dikandung sebelum nikah, anak itu berstatus anak luar nikah kepada bapanya si mati dan bukan anak kandung dalam pengertian hukum syarak. Pasal apa? Sebab dalam keterangan itu disebut pertalian nasab antara bapa luar nikah dan anak luar nikah telah terputus, walaupun bapa itu kemudiannya bernikah dengan ibu anak itu. Tanpa nasab, seseorang tidak boleh menjadi ahli waris kepada si mati. Maka jikalau suami tidak ada anak kandung lain atau semua telah meninggal dunia kecuali seorang anak luar nikahnya, maka dia dihukum sebagai tidak ada anak. Dia dianggap sebagai tidak ada anak, dan bahagian isteri kembali jadi 1/4. Sebab tu kalau tuan-tuan ingat yang saya cerita dalam kuliah yang lalu, ada kes mahkamah setuju untuk menasabkan anak zina tu kepada ayah biologi. Tapi dalam keputusan mahkamah sebut boleh ban kepada ayah dia yang berzina dengan mak dia, boleh ban, tetapi tidak boleh mewarisi harta pusaka si ayah.
Jadi kes mahkamah ni tuan-tuan kena perhatikanlah. Dia case by case. Tuan-tuan tak boleh samakan semua orang mesti dapat keputusan yang sama, tak boleh. Sebab dia ada banyak pertimbangan yang perlu dibuat oleh mahkamah. Sebab kita akan kemukakan fakta kes, kita akan kemukakan dalil-dalil yang ada, dan hakim akan tengok berdasarkan case by case. Jadi kalau anak zina, walaupun dia bin kepada ayah biologi dia, tuan-tuan kena ingat satu, bahawa dia tak boleh mewarisi, kan? Dia tak boleh mewarisi harta pusaka si ayah dia, walaupun ayah dia tu ayah biologi dan dibinkan mengikut dokumen kelahiran. Baik. Yang kedua tu dia kata, jikalau suami ada cucu lelaki dari anak lelaki kandungnya, kan, dalam keadaan kesemua anak kandungnya telah meninggal dunia. Jadi kalau suami dia ada cucu lelaki daripada anak lelaki, isteri dapat 1/8. Kalau tak ada, baru dia dapat 1/4. Baru dia dapat 1/4. Baik, sekarang kita pergi kepada bahagian anak lelaki. Cuba tuan-tuan tengok apa yang pelik bahagian anak lelaki ni. Cuba tuan-tuan tengok apa yang pelik. Ni siapa yang pick up masa belajar dulu, dia boleh nampak dah. Siapa yang tak nampak ni mana dia slow lah masa mengaji dulu. Apa yang pelik, kita duk cakap pasal ashabul furud ni, kan, tapi tuan-tuan tengok bahagian anak lelaki, kan, tak ada kan pecahan dia, betul tak? Dia tak ada pecahan dia tu, kan? Sebab anak lelaki ni dia boleh ambil semua, kan? Dia boleh ambil semua yang kita kata asabah tu. Baik, kita tengok. Jikalau anak lelaki itu merupakan anak tunggal, kan? Dia tidak ada adik-beradik lain. Dia seorang je. Dia akan ambil semua baki harta yang ada. Pasal tu dia tak ada pecahan. Dia perhabis semua. Sebab tu yang kita cerita dalam kuliah yang lalu, siapa yang kahwin kebiasaannya dia nak anak lelaki, punca dia hak ni. Pasal apa dia nak anak lelaki? Punca dia hak ni. Pasal harta tadi dia akan pergi semua dekat anak lelaki dia. Seorang je, seorang. Walaupun anak lelaki dia seorang tu akan dapat semua. Dia ada berapa juta, berapa bilion, semua tu dapat kepada anak lelaki dia. Pasal itu bila orang kahwin, dia nak sangat anak lelaki. Okey. Yang kedua, jikalau anak lelaki itu lebih daripada seorang dan tidak ada anak perempuan, laki semua, kan? Laki semua. Ada tak di kalangan kita ni kalau anak dia lelaki semua dia risau? Sudahlah, macam mana ni lelaki semua ni. Pasukan bola semua, kan? Netball tak ada, bola jaring tak ada. Dia risau tu tak adalah, tapi kadang-kadang rasa tak puas hati tu tetap ada. Biasalah manusia ni tuan-tuan, bab nikmat ni dia sentiasa ada benda yang dia tak puas hati. Saya tuan-tuan sekalian, anak saya nombor 3 tu, anak saya hak nombor 3 tu perempuan. Pergi pasar malam di Sungai Dua, ada satu makcik ni dia datang, bukanlah makcik, kita kata kakak lah. Dia datang, dia tengok anak saya tu tengah duduk kecil lagi, duduk tengah main tepi tingkap kereta. Dia main dengan anak saya, dia duduk menangis. Dia menangis. Saya kata, pasal apa kak menangis? Dia kata, anak saya semua lelaki. Dia kata, seorang pun tak ada perempuan. Sedih saya dengar tu, sedih. Maknanya dia bukan risau pasal harta. Sebab harta memang anak lelaki akan perhabis, kan? Tetapi dia rasa tak puas hati sebab orang lain ada anak perempuan, dia tak ada anak perempuan. Biasalah kita ni tuan-tuan, adalah benda yang kurang, kan? Allah Ta'ala bagi rezeki bukan semua kita dapat. Ada benda yang kita dapat, ada benda yang kita tak dapat. Baik. Jadi kalau anak lelaki itu lebih daripada seorang, maka mereka akan kongsi harta tu sama rata, kan? Berapa ramai sekalipun mereka akan kongsi sama banyak. Bukan kata abang dapat lebih, tak. Abang dengan adik, walaupun adik tu kecil, maka dia akan dapat sama rata. Yang ketiga, jikalau si mati ada anak lelaki dan anak perempuan, maka baki harta hendaklah dibahagi mengikut ratio 2:1. Maksud dia apa 2:1? Iaitu anak lelaki dapat 2 bahagian daripada anak perempuan. Okey.
katalah satu lelaki satu perempuan, kan, satu lelaki satu perempuan, maka anak lelaki katalah duit katalah 900, 900, anak lelaki akan dapat 600, anak perempuan akan dapat 300. Faham kan? Dia dua kali ganda. Yang panggu anak perempuan tu akan dapat separuh daripada panggu anak lelaki, ataupun panggu anak lelaki tu dua kali ganda daripada panggu anak perempuan. Dia macam tu. Okey. Baik, ada orang tanya, macam mana zaman kita sekarang yang mana kebanyakan keluarga, bukan kebanyakan, ada keluarga dia tak mau ikut faraid. Dia nak bagi sama rata, kan, sama banyak, anak lelaki sama banyak dengan anak perempuan, semua hak ada tu dapat sama belaka. Jawapan dia ialah boleh dengan syarat mendapat keredaan daripada orang yang terjejas bahagian dia. Katalah bila kita bagi tu sama rata, ada di kalangan adik-beradik tu dia patut dapat banyak, tapi sebab dia bagi sama rata dia dapat sikit, maka kena ada redha daripada dia. Kalau dia tidak redha tak boleh, kalau dia tak setuju tak boleh, dia kena dapat persetujuan semua. Baik. Kemudian ada orang tanya saya, kalau kami ada 6 orang adik-beradik, seorang je tak setuju macam mana? Kan, seorang je tak setuju, maka kita kata bahawa kalau seorang tak setuju tu, kita bagi kat dia hak dia. Kita bagi kat dia hak dia. Berapa yang dia patut dapat, kita bagi kat dia hak dia. Hak baki 5 orang, bagilah ikut suka hampa macam mana. Nampak kan? Dia yang penting, orang hak dapat banyak, tiba-tiba dapat sikit, kita kena minta redha dia. Orang hak patut dapat sikit, tiba-tiba dapat banyak, ya tu tak payah minta redha. Tu tak payah tanya, tu semua orang semua orang nak. Kan? Nak dapat redha ni orang hak terjejas hak dia. Siapa-siapa yang terjejas hak dia, kita kena minta persetujuan dia. Kan? Kalau dia tak setuju tak boleh. Kita tak boleh kata apa hang ni jahat, tamak. Bukan tamak, tentu itu hak dia. Kan? Bila hak dia itu bukan tamak. Dia tamak ni kalau dia ambil hak orang. Ambil hak orang itu tamak. Tapi kalau dia berkeras, bertegas untuk dapat hak dia, itu bukan tamak. Kita tak boleh tuduh orang yang mempertahankan hak dia itu sebagai tamak. Kemudian ada orang tanya, kenapa kita nak kena bagi sama rata? Yang itu terpulang kepada keadaan keluarga masing-masing. Terpulang kepada keadaan keluarga masing-masing. Saya, tuan-tuan, pengalaman saya mengendalikan kes harta pusaka, wasiat, hibah amanah ni, saya nak cerita kat tuan-tuan, setiap keluarga tu dia ada masalah dia masing-masing. Ada yang sama dengan keluarga lain, ada yang tak sama dengan keluarga lain. Saya bagi contoh, setengah-setengah keluarga yang mana anak-anak perempuan nilah yang menjadi punca pencarian rezeki bagi keluarga dia. Nampak dah? Suami ni gaji sikit, ataupun suami ni tak ada kerja, katalah musim Covid, tak ada kerja, jadi yang makan gajinya isteri, jadi yang duk cari rezekinya isteri. Jadi setengah-setengah keluarga yang mencari rezeki ni adalah orang perempuan. Jadi menyebabkan mereka buat satu pertimbangan, tak apalah kita bagi sama banyak. Pasal apa? Sebab ada adik-adik perempuan kita ni yang mana keluarga dia miskin, kan, suami dia tak ada kerja, maka kita bagi lebih. Dengan syarat semua setuju. Hak mana setuju, okeylah. Kalau tak setuju, kena bagi hak dia. Kita tak boleh kacau hak tersebut. Jadi itu bagus. Katalah pak saudara dan sebagainya, kita tengok dia susah, kita tengok dia susah, tiba-tiba ada adik-beradik kita kata elok bagi, kan, bagi lebih kepada pak menakan ke siapa-siapalah yang kehidupan dia susah, boleh, dengan syarat hak kita tu kita bagi, yang tu tak jadi masalah. Jadi terpulang kepada keadaan keluarga masing-masing. Okey, boleh baik. Bahagian anak perempuan. Tadi bahagian anak lelaki. Ini bahagian anak perempuan. Ini ashabul furu', kan. Yang anak lelaki ni tadi dia tak ada, dia tidak ada bahagian yang ditentukan. Dia tak ada. Bahagian anak perempuan dia ada, kan. Jadi anak perempuan dia sebahagian daripada ashabul furu'. Contohnya ialah setengah. Macam mana setengah?
iaitu jikalau anak perempuan itu anak tunggal. Kalau dia anak tunggal, maka dia dapat setengah. Setengah tu hak setengah hak lain macam mana? Setengah hak lain kena bagi hak waris lain lah. Siapa yang perlu dapat. Tapi panggu anak perempuan setengah. Dia dapat setengah. Kalau anak lelaki dia perhabis. Anak lelaki dia perhabis. Anak perempuan dia tak boleh perhabis. Dia dapat setengah. Baik. Keadaan yang kedua, dia boleh dapat 2/3. Kan? Dia boleh dapat 2/3. Macam mana 2/3 ni? Jikalau anak perempuan itu lebih daripada seorang. Dia mati, anak dia ada 2 orang perempuan. Ada 3 orang perempuan. Ada 4 orang perempuan. Maka bila 2 ke atas, 2, 3, 4 dan seterusnya, maka panggu anak perempuan dapat 2/3. Yang 1/3 bagi dekat orang hak lain tu. Hak 2/3 dapat dekat anak perempuan. Nampak kan? Boleh? Anak perempuan dapat setengah kalau dia tunggal, kalau dia seorang. Kalau dia 2 orang atau 3 orang, anak kita berapa orang? 5 orang. Laki ke perempuan? Semua perempuan. Maka hak semua perempuan tu dia ambil 2/3 daripada harta pusaka ayah dia. Dia macam tu. Kan? Zaman sekarang ni kita ada hibah, kan, kita ada hibah amanah, yang tu nanti kita akan cerita lebih detail dalam kuliah kita akan datang. Tapi di antara instrumen yang ada sekarang ini tapi quite controversial ialah menggunakan pendekatan hibah ataupun hibah amanah. Iaitu sebab anak perempuan ni, katalah kita ada 2 anak perempuan, maka anak perempuan kita akan dapat 2/3. Jadi kita tak mau harta tadi pergi dekat orang lain, maka pun kita buat hibah ataupun hibah amanah. Yang tu quite controversial, dia disputed dekat mahkamah, tapi itu boleh digunakan untuk kita bagi dekat anak perempuan tersebut. Tapi yang ni nak bincang lebih detail, kita kena masuk tajuk hibah dengan hibah amanah. Tapi malam ni kita fokus bab faraid dulu. Jadi mereka akan dapat 2/3 dan dibahagi sama rata antara kakak, adik apa semua tu akan dibahagi sama rata. Yang ketiga, anak perempuan boleh jadi asabah. Kita cerita dah hari tu kan. Asabah ni macam mana tuan-tuan? Asabah ni dia tukang perhabis. Rupa-rupanya anak perempuan dia boleh perhabis juga. Tapi cara dia perhabis baki harta ayah ataupun ibu dia tadi, dia bergantung kepada adik-beradik lelaki. Kalau dia ada adik-beradik lelaki. Contoh yang ketiga ni dia kata, jikalau ada anak perempuan dan ada anak lelaki, maka mereka berkongsi baki harta itu dengan anak perempuan, mendapat separuh daripada bahagian anak lelaki. Maknanya lelaki dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan, dan dalam kes yang macam ni anak perempuan pun jadi asabah. Katalah ayah dia mati, dia tinggalkan harta 1 bilion, kan? Waris lain tak ada, yang ada anak je, kan? Anak lelaki, anak perempuan, tak kiralah berapa orang, anak lelaki, anak perempuan. Maka anak dia ni, anak lelaki dengan anak perempuan ni lah, ia akan perhabis harta ayah dia 1 bilion tadi. Jadi dia tak pergi dekat orang lain, dia tak pergi dekat pak menakan, dia tak pergi dekat orang lain, dia tak pergi, dia akan pergi dekat anak lelaki, anak perempuan. 2 anak lelaki dengan anak perempuan dia akan perhabis. Walaupun anak lelaki dia seorang, anak perempuan seorang, 2 orang je ada, seorang lelaki, seorang perempuan, maka 2 orang ni akan perhabis harta parent dia, harta orang tua dia, dia akan perhabis. Kalau tak kira harta banyak mana sekalipun. Dekat Pai Keladi ni ada tak yang 1 bilion harta dia? Dia akan perhabis. Ada juga mati-mati tengok ada 1,000 lebih je. 1,000 lebih lah. Perhabis lah. Kan? Hak 1,000 lebih pun. Tak kira lah banyak mana pun dia akan perhabis. Baik. Boleh setakat tu lah. Nanti kalau ada soalan nak tanya sekarang pun boleh, nak tanya ujung kuliah pun boleh. Nanti dekat-dekat 8.20 ke gitu kita buka untuk soalan. Baik. Seterusnya bahagian anak perempuan asabah tadi kita dah sebut. Okey, sekarang kita masuk bahagian bapa. Bahagian bapa 1/6. Bila masa ayah dia dapat 1/6, maknanya ayah dia ashabul furud, sebab dia ada specified
kan, dia telah ditentukan panggu dia, pecahan ataupun peratus untuk dia. Ayah akan dapat 1/6 jikalau si mati ada anak lelaki. Bila si mati ni ada anak lelaki sahaja, maka ayah si mati automatik 1/6. Okey. Boleh ya? Yang kedua, ayah kepada si mati akan dapat 1/6 dalam keadaan si mati ada cucu lelaki dari anak lelaki dia, yang mana anak lelaki dia semua dah mati. Anak lelaki semua mati. Kalau anak lelaki ada, cucu lelaki terhalang. Cucu lelaki tak dapat kalau ada anak lelaki. Tiba-tiba cucu kata, oh, tak boleh jadi ni kata. Kalau mati, kan, pak menakan aku ni, harta tu aku dapat dah. Dia pun pergi bunuh. Dia pergi bunuh apa ni, pak menakan dia. Kan? Dia pergi bunuh pak menakan dia. Apa jadi? Apabila dia pergi bunuh apa ni pak menakan dia, automatik dia terhalang daripada mendapat harta pusaka berkenaan. Dia dalam hukum syarak, katalah satu orang waris dia bunuh si mati tu, kan, katalah ayah dia sendiri, kan, dia bunuh. Sepatutnya kalau ayah dia mati dalam keadaan yang biasa, dia dapat harta pusaka, kan. Tapi bila dia terlibat dalam pembunuhan, maka dia terhalang. Sebab tu kalau kita ada masa, kita boleh bincang panjang lebar tajuk ni. Tapi yang ni dia ada bab lain. Cuma saya boleh cerita satu. Contohnya, berlaku kematian si ayah yang menimbulkan tuhmah, kan, menimbulkan tuhmah, kesalahan pada si anak, kan, kesalahan daripada si anak, maka itu boleh menyebabkan si anak terhalang daripada harta pusaka si ayah dia. Kecuali kalau kemalangan itu berlaku bukan kesilapan si anak, maka barulah dia dapat harta pusaka si ayah dia. Sebab tu kalau kemalangan, tuan-tuan, contohnya, katalah kita buat contoh, si anak ni bawa kereta, dia keluar daripada tempat parking, dia langgar ayah dia. Dia kata dia tak nampak ayah dia, tak nampak. Tapi dalam kes tu dia bunuh ayah dia. Soal sengaja tak sengaja, soal nombor 2. Tapi dia bunuh ayah dia, maka yang tu nombor 1 dia terhalang. Jadi kalau dia nak tuntut, dia kena buktikan bahawa kematian ayah dia bukan daripada kesilapan dia. Yang tu payah tu. Jadi kalau tuan-tuan tengok, ada kes yang melibatkan ahli keluarga kita, yang mana si ayah sebagai contoh, ataupun orang yang akan mewariskan harta tu, dia mati di tangan orang yang akan terima harta dia. Hukum umumnya dia terhalang. Dia terhalang. Tapi yang tu nak kena bicarakanlah di mahkamah. Kemudian si mati ada cucu lelaki, yang tadi bahagian bapa, automatik ayah dia akan dapat 1/6. Okay. Yang ini bahagian bapa 1/6 plus dengan asabah. Mana ayah dia dapat 1/6. Kan, lepas tu orang lain pun ada juga panggu dia. Tengok ada baki tak ada baki. Ada baki, ayah akan perhabis. Mana ayah akan dapat 2 kali. Faham kan? Ayah akan dapat 2 kali. Ayah akan dapat 1/6. Baki tu orang lain pun dapat juga panggu masing-masing. Tengok ada baki tak ada baki. Kalau ada baki, ayah yang akan ambil. Boleh dah? Itu yang dipanggil sebagai 1/6 campur dengan asabah. Baik, contoh keadaan macam mana? Yang pertamanya, si mati tidak ada anak lelaki, kan? Si mati tidak ada anak lelaki, atau hanya ada anak perempuan. Itu contoh yang pertama, kan? Maka ayah dia akan dapat ayah kepada si mati akan dapat 1/6 campur dengan asabah. Yang kedua, contoh yang kedua, semua anak lelaki dia telah mati sebelum berlaku kematian dia, kan, maka si ayah 1/6 campur dengan asabah. Yang ketiga, tidak ada cucu lelaki daripada anak lelaki, kan, yang mana anak lelaki dia mati dah, cucu lelaki pun tak ada, maka si ayah tadi akan dapat 1/6 dengan dia akan habiskan harta yang baki. Boleh, okay, boleh. Masuk bahagian ibu pula, kan, ibu pun ashabul furud.
ashabul furud. Pasal apa? Sebab ibu pun ada allocation dia. Dia ada, memang diperuntukkan panggu dia untuk si ibu. Keadaan yang bagaimana? Yang pertamanya, si mati ada anak. Bila si mati ada anak lelaki ataupun perempuan, maka ibu si mati akan dapat 1/6. Okey. Yang kedua, si mati ada cucu, sama ada cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki, kan? Yang mana anak lelaki dia tak ada, tapi cucu ada, kan? Maka dalam keadaan macam tu, ibu akan dapat 1/6. Dan yang ketiganya, si mati ada adik-beradik lebih daripada seorang. Kalau adik-beradik dia ada seorang je, yang tu tak masuk dalam kes ni. Tapi kalau adik-beradik dia lebih daripada seorang, ibu si mati akan dapat 1/6. Okey. Seterusnya, ada kes yang mana ibu tak dapat 1/6, tapi ibu dapat lebih banyak. Apa dia? Dia dapat 1/3, 1/3. Dia akan dapat 1/3. Yang ni dia akan dapat lebih banyak. Ibu dapat lebih banyak, iaitu 1/3. Hak tadi 1/6, hak ni 1/3. Bilakah ibu si mati akan dapat 1/3? Iaitu apabila si mati tidak ada anak lelaki dan tidak ada anak perempuan. Bila si mati, dia tak ada anak, kan? Maka ibu dia akan dapat 1/3. Ibu si mati akan dapat 1/3. Ataupun ada anak, tapi anak dia mati dulu, kan? Anak dia mati dulu, ibu akan dapat 1/3. Yang ketiganya, si mati tidak ada cucu lelaki atau cucu perempuan daripada anak lelaki, yang mana semua anak dia dah mati dah, maka ibu akan dapat 1/3. Ataupun yang keempat, si mati ada seorang je adik-beradik, ada adik-beradik tapi seorang je, maka ibu akan dapat 1/3. Okey, boleh? Boleh tarik nafas elok-elok dulu. Okey. Yang ni menarik juga ni. Gharrawain, kes gharrawain, masalah gharrawain. Kes yang mana ibu dapat 1/3, tapi bukan 1/3 daripada keseluruhan harta, tapi 1/3 daripada baki harta. Pasal apa jadi macam tu? Ini menarik ni. Dia melibatkan ijtihad Khalifah Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Umar Al-Khattab, bila kita baca fiqh, tuan-tuan, hukum fiqh, dia ada beberapa keadaan yang mana Umar, dia punya ijtihad dia berbeza dengan amalan yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kan? Ada zaman Umar, masa Umar jadi khalifah, yang mana Umar berijtihad dan sahabat setuju dengan ijtihad Umar, dan berbeza dengan amalan pada zaman Nabi, kan? Contoh apa dia? Iaitu seperti talak 3, kan? Talak 3 sekaligus. Suami dia cerai isteri dia, talak 3 sekaligus, kan? Ada satu kes tu, tuan-tuan sekalian, kan? Isteri, suami dia bergaduh dengan isteri dia. Dia kata, aku nak cerai hang, dia kata. Aku nak cerai kamu. Isteri ni pun jenis hebat jugalah, kan? Cerai ya? Kan? Okey juga isteri lagu tu, kan? Setengah isteri, ampun bang, ampun abang, janganlah cerai saya nak pergi mana, abang buat kan? Setengah-setengah isteri macam tu, kan? Setengah isteri macam tu. Isteri tuan-tuan macam mana? Isteri tuan-tuan macam mana? Takut isteri kata, tak kisah abang nak cerai saya, ramai lagi kumbang nak kat saya, ada bagi buah tu. Dia kata, ramai lagi kumbang nak kat saya. Kumbang bukan sekok, dia kata, kumbang banyak ekor lagi. Berat. Kan? Dia tak heran, abang cerai, saya tak ada masalah apa, kan? Kita mula terfikir pula, betul juga. Gaji dia banyak, gaji kita sikit, macam mana? Kan? Jadi setiap keluarga dia tak sama. Jadi isteri ni dia challenge. Dia kata, abang nak cerai saya, cerai lah. Yang suami ni hangat lah. Dia ingat isteri dia takut. Tiba-tiba isteri berani. Isteri kata cerai lah, dia kata nak cerai.
Isteri dia kata, suami dia kata, tak apa, dia kata aku cerai hang dengan talak 3. Bagi 3 tu lagi bagus. Dia bagi ayat lagu tu tuan-tuan. Isteri dia kata, bagi 3 lagi bagus, senang saya, tak payah balik ke abang semula, dia kata. Letih tuan-tuan. Letih. Lepas tu tadi panas setan pun pakai kasut balik apa semua. Setan start motor, tinggal kawan 2 orang ni. Setan dah tak ada, baru dia datang menyesal. Abang sebut berapa tadi? Abang sebut 3. Pasal hang lah aku suruh cerai 3. Suami kata kat isteri, isteri kata kat suami pula, saling salah menyalah. Duk fikir nak buat macam mana ni? Suami dah sebut dah 3. Isteri juga yang minta. Dia teringat Ustaz Jalani. Saya lah tuan-tuan hak jadi mangsa lepas tu. Puas fikir tuan-tuan kan. Jadi kita bergaduh ni tuan-tuan, banyak kali kita pesan kan, kalau bergaduh istighfar banyak-banyak dulu, ambil air semayang, lepas tu baru kita bincang. Hak tak puas hati tadi tu baru kita bincang. Jangan bincang masa kita hangat, jangan bincang masa tengah marah. Masa tengah marah tu tinggal cepat-cepat tempat tu. Suami tinggal isteri dia, isteri tinggal suami dia, buat kerja masing-masing. Pergi ambil air semayang ke baca Quran, bagi sejuk dulu. Buat benda hak kita minat apa dia. Kalau orang lelaki suka mengairkan, pergi mengairkan dulu. Kan, pergi mengairkan dulu. Hak mana suka cycling, pergi cycling. Hello kawan-kawan, jom kita keluar. Nanti kawan-kawan kata ni mesti bergaduh dengan bini ni. Duk ajak kita duk cycling ni mesti bergaduh dengan bini. Tak apalah orang nak kata apa pun. Pergi cycling dulu. Kan kena roti canai 2 keping ke 3 keping ke 4 keping ke apa semua. Dah sejuk apa semua. Okey, balik rumah bincang hak tak puas hati tadi. Masa dah sejuk tuan-tuan, mana nak bergaduh? Bila dah sejuk, setan pun dah tak ada dah. Tadi setan ada. Jadi hak cerai tadi tuan-tuan sekalian, contoh ijtihad Umar Khattab. Contoh ijtihad Umar Khattab, sebahagian ulama kata ijma' para sahabat. Kan, ijma' para sahabat. Sebahagian kata hampir ijma'. Cuma zaman kita hari ni dah banyak kali dah mahkamah syariah buat keputusan balik semula pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebut 3 sekalipun tetap jatuh 1. Sebab mahkamah syariah dia akan melihat maslahah keadaan keluarga, anak lah apa semua. Yang Umar tu ijtihad dia. Bila ijtihad mungkin betul mungkin salah. Kan hak zaman Nabi tak ada salah. Nabi semua betul. Maka dengan sebab itu dah banyak mahkamah syariah dia balik semula kepada hukum asal yang berlaku pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sama dengan kes ni yang kata gharrawain, 820 dah. Gharrawain, hukum ini berbeza daripada hukum hak tadi. Hak nombor 2 tadi. Hak ni 1/3 ni maksud dia 1/3 daripada keseluruhan harta si mati. Kan? Harta si mati. Jadi ibu kepada si mati akan dapat 1/3 daripada keseluruhan harta si mati. Hak ni gharrawain ni dia akan dapat 1/3 bukan seluruh harta si mati, tapi balance harta. Saki baki harta. Baik, pasal apa? Dia kata hukum ini berbeza daripada hukum hak nombor 2 tadi. 1/3 daripada baki harta, maksudnya bahagian ibu ini diambil dari baki harta yang telah dibahagikan. Dah bagi beda apa semua, ada baki, barulah bagi 1/3 kan, daripada baki harta, daripada harta asal yang belum dibahagikan. Hukum hak tadi 1/3 daripada harta asal yang belum dibahagikan. Jadi hukum ni dipanggil sebagai gharrawain. Pasal apa gharrawain? Ulama berbeza pendapat. Pasal apa nama dia gharrawain? Sebahagian ulama kata gharrawain sebab maksud dia ialah 2 bintang yang terang benderang merujuk kepada ayah dengan mak. Ayah dengan mak si mati. Ayah dengan mak ni dianggap sebagai bintang, kan? Stars, kan, bintang. Maka gharrawain merujuk kepada masalah yang berkaitan dengan panggu ayah si mati dengan panggu mak si mati. Pasal apa? Dia kata masalah gharrawain terjadi apabila si mati tidak ada waris lain selain daripada suami dia atau isteri dia dan kedua ibu bapanya. Maksud dia gini, masalah ni dia berlaku bila? Dia akan berlaku
kalau si mati, waris dia 3 orang je. Kalau waris dia ramai, dia tak jadi masalah ni. Tapi kalau si mati, dia mati, waris dia 3 orang je. Nombor 1 pasangan dia, suami dia atau isteri dia. Nombor 2, nombor 3 ni mak dengan ayah si mati. Jadi 3 orang ni sahaja waris dia. Maka bila 3 orang ni waris dia, timbul masalah gharrawain, kan? Apa dia masalah dia? Contoh dia kata, apabila harta itu dibahagikan mengikut faraid yang asal. Kalau bagi faraid yang asal, kalau hak mati tu isteri dia, suami dapat separuh, kan? Suami dapat separuh. Kalau hak mati tu suami dia, isteri dapat 1/4. Nampak kan? Isteri dapat 1/4 kalau suami mati. Suami pula dapat setengah kalau isteri dia mati. Baik. Nombor 3 tu, ibu kepada si mati, tak kiralah anak dia lelaki ke anak dia perempuan, ibu tu akan dapat 1/3. Ni hak asal ni. Hak asal 1/3. Ayah dapat berapa? 1/6. Nampak kan? Ayah dapat 1/6 campur dengan asabah, ayah akan perhabis. Agak-agak siapa dapat banyak? Bergantung. Tengok kan? Nampak kan? Nampak? Okey, dia kata apa? Jumlah yang diterima ibu akan melebihi jumlah yang diterima bapa. Mak akan dapat lebih. Ini bersalahan dengan ketentuan dalam hukum faraid, iaitu perempuan dapat setengah daripada bahagian lelaki. Ingat tak tadi? Hak mula-mula tadi yang kita bincang, anak lelaki, anak perempuan, kalau ayah dia mati, mak dia mati, anak lelaki dapat 2 kali ganda daripada anak perempuan. Baik, masalah dia ialah hak atas ni, mak dengan ayah pula. Bila mak dengan ayah, tengok-tengok mak dapat banyak, ayah dapat sikit. Ayah tak puas hati, mana Haji? Kan? Mana Haji, aku lelaki. Kan? Hak matinya anak dia. Ini masalah dia, sehingga menimbulkan ijtihad di sisi Umar Al-Khattab. Jadi para ulama tuan-tuan, mereka berpegang kepada hadis daripada Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, kan? Nabi perintahkan berpegang dengan sunnah aku, Nabi kata, sunnah Nabi dan sunnah khalifah ar-rasyidin al-mahdiyyin. Siapa dia? 4 orang tu, kan? Abu Bakar, Umar, Uthman dan Ali. Maka dengan sebab Nabi perintahkan berpegang kepada sunnah Nabi dan sunnah khalifah ar-rasyidin, bila Umar Khattab keluarkan ijtihad ini, para sahabat setuju. Para sahabat setuju. Jadi cerita dia macam mana? Iaitu 1/3 untuk bahagian ibu hendaklah diambil daripada baki harta pusaka yang telah dibahagikan kepada pasangan hidup si mati, suami atau isteri dia, dan bukan daripada harta asal dia. Ambil hak baki. Bahagian untuk bapa tetap tidak berubah. Ayah 1/6 campur dengan asabah, dia perhabis. Maka ini akan menjadikan bahagian yang diterima ibu tidak akan melebihi daripada bahagian bapa. Jadi ibu tetap dapat sikit. Ibu tak boleh dapat lebih banyak daripada panggu bapa. Jadi tuan-tuan tengok, bila mati anak kita nanti, jangan doa anak mati pula, kan? Bila anak mati, tengok ayah dapat banyak ke mak dapat banyak, kan? Jadi hak sepatutnya ayah dapat banyak. Itu hak sepatutnya. Ini panjang ni contoh-contoh kes, nanti kita akan pergi kepada masalah ni. Contoh-contoh kes kenapa membawa kepada ijtihad Umar Khattab. Kita akan cerita dalam kuliah kita akan datang, sebab malam ni kita nak buka kepada soalan kalau ada. Nanti kuliah kita akan datang, saya akan cerita juga kepada tuan-tuan apa hukum kalau kita menyembunyikan harta pusaka. Sebab kita tahu kalau kita dedahkan semua harta pusaka, katalah kita isteri, hak matinya suami, hak matinya suami, tapi anak kita anak perempuan semua, kan? Maka harta tu tak dapat semua dekat anak kita, kan? Tak dapat semua dekat kita, dapat dekat waris lain. Kita pun sembunyikan siap-siap,
Kan? Sebab apa? Sebab anak nak mengaji lah, nak masuk universiti. Kan? Kalau bagi kepada waris lain dia pandai ambil harta je. Dia takkan ambil tahunya anak kita boleh ada makan ke tak ada makan, nak masuk sekolah macam mana, universiti macam mana. Maka kita sembunyikan harta tu. Pasal apa? Sebab arwah suami kita dia pesan siap-siap. Ni kad bank abang, kan? Dengan nombor PIN kan? Dengan nombor PIN. Ada tak di kalangan tuan-tuan buat macam tu kat isteri? Entah ada kad yang rahsia pun ada apa. Kan tak cerita. Jadi boleh ke tak boleh? Yang tu kita akan hurai dalam kuliah kita akan datang. Amalan sebahagian daripada masyarakat kita yang mana suami isteri dia ada anak perempuan semua, dia pakat dua orang tu supaya harta dia tak pergi kepada waris lain. Dia nak pastikan bahawa duit cash yang ada dalam bank sebagai contoh dapat 100% kepada anak perempuan dia. Yang tu kita akan bincang dalam kuliah akan datang sebab bersabit dengan masalah ni. Bersabit dengan masalah gharrawain yang mendatangkan ijtihad Umar Khattab sehingga mengubah tentang panggu 1/3 ibu tersebut. Wallahu a'lam. Saya buka kalau tuan-tuan ada sebarang soalan. Assalamualaikum. Ya, cikgu. Ya. Si mati masa hidup juga aku menghibahkan harta secara sama kepada anak. Tetapi ada seorang anak tak diberi bapa. Ada seorang anak tak diberi apa-apa. Kemudian mati. Si bapa mati. Tapi aku dah hibah dah. Dah tetap berjaya. Kemudian anak yang hilang tersebut pun meninggal. Maksudnya anak yang hilang menjadi lucu untuk harta perempuan. Maka dia berhak mendapat hak ataupun dia sudah berdasarkan tadi dah hibah. Yang itu yang lain pun mungkin ada tanya. Jadi bagaimana pula dah hibah dah. Baik, wallahu alam. Soalan dia macam ni. Katalah si A, si fulan ni dia ada anak. Katalah 5 orang anak dia. Jadi dengan 4 orang ni hubungan tu baik. Anak duk datang, ayah pun duk pergi rumah anak dia apa semua. Tapi ada masalah dengan hak nombor 5. Yang ni kes yang saya pernah kendalikan lah. Biasalah dalam anak-anak ramai-ramai ni ada bermusuh dengan ayah dia. Tak kira lah, ada yang bermusuh pasal politik pun ada. Okay. Ada bermusuh macam-macam lah. Pasal harta pun ada, macam-macam masalah. Tak apalah yang tu. Pasal kahwin dengan perempuan yang ayah tak suka pun ada, macam-macam cerita. Tak apa, yang tu isu lain. Katalah ada 5 orang anak, 4 orang ni hubungan baik dengan si ayah. Jadi ayah pun bagi siap-siap, hak ni sekeping tanah, hak ni sekeping tanah, hak ni sekeping tanah, sekeping tanah. Hak nombor 5 tak dapat apa-apa. Pasal ayah bermusuh, bergaduh dengan anak nombor 5 sebagai contoh. Baik. Nombor 1 tuan-tuan kena tahu. Dalam hadis Nabi perintahkan supaya kalau bagi pada seorang anak, maka hendaklah dibagi kepada semua anak yang lain benda yang sama. Nampak kan? Cuma dalam mazhab Syafi'i, dan mazhab Syafi'i, qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mengatakan bahawa perintah Nabi tu bukan dengan maksud wajib, tapi dengan maksud sunat. Hukum dia sunat, kita bagi sama rata. Kalau anak nombor 1 dapat tanah, nombor 2 pun kena bagi dapat tanah juga, nombor 3 dapat tanah, sampai nombor 5 kena dapat tanah juga. Tapi tak wajib bagi bapa ataupun ibu untuk bagi semua dekat anak dia benda sama, tak wajib. Tapi sunat. Faham kan? Sunat. Baik, pasal apa? Sebab sebahagian ulama Syafi'iyah dia mengatakan bahawa kerana dalam setiap keluarga tu diakui bahawa tak semua benda kita boleh buat bagi sempurna. Sebab kadang-kadang timbul masalah tadilah, bergaduh, tengking lah apa semua, ayah atau ibu dah kecil hati. Bila kita kecil hati dengan anak kita nak bagi tak tuan-tuan benda tu kepada anak kita? Kita geram, kan? Sayang pun ada tapi duk geram situ. Kita buat keputusan tak bagi, kan? Sebab kita marah dekat anak kita, kan? Maka bila kita tak bagi, sekarang timbul soalan, si anak hak nombor 5 tu mati, kan?
Anak dia, mana cucu kita lah, cucu kita, dia nak claim harta daripada kita yang dah mati ni. Mana apa hukum dia? Baik, tuan-tuan sekalian, dalam hibah ni tajuk hibah pula kan. Dalam hibah tuan-tuan kena tahu, dia ada pemberi hibah, dia ada penerima hibah, dia ada apa ni, barang yang dihibahkan, harta yang dihibahkan, dia ada sirah, ijab dan qabul, dan dia ada qabd, dia ada penerimaan yang sempurna. Nampak kan? Pemberi hibah siapa? Kita lah, ayah ataupun ibu. Penerima hibah siapa dia? Anak kita 4 orang tadi. Hak nombor 5 tak masuk. Nombor 5 tak masuk. Sirah, ijab kita bagi, ni aku bagi kat hang. Anak kata saya terima, ataupun dia buat satu benda yang menunjukkan dia terima. Borang 14A apa semua sign, masuk land office, pejabat tanah, buat. Keluar geran baru, dah tukar nama. Dah tukar nama kepada penerima tadi. Anak nombor 1, anak nombor 2, anak nombor 3, anak nombor 4. Anak nombor 5 tak ada. Sama ada tanah yang berlainan ataupun pada sekeping geran yang sama. Individual title. Geran yang sama tu, sekeping tu 4 orang ada nama, hak nombor 5 tak ada nama. Apa hukum dia? Hukum dia, si cucu tadi daripada anak hak nombor 5 tadi tidak berhak untuk tuntut harta yang telah dihibahkan tadi. Sebab apa? Sebab hibah tadi telah sempurna. Hibah tadi telah sempurna, telah didaftarkan atas nama anak tadi sebagai penerima hibah. Dan tuan-tuan kena tahu bahawa undang-undang tanah, kan, undang-undang tanah dalam negara kita dia menggunakan apa yang dia panggil sebagai torrent system. Torrent system maksudnya ialah registration is everything. Apa makna registration is everything? Maknanya kita nak tuntut apa-apa, tengok registration. Register ke tak register? Daftar ke tidak? Kalau dah daftar nama orang tu, tak boleh claim dah. Itu dia punya law, undang-undang dia. Kita pakai torrent system macam Australia dan sebagainya. Kita pakai torrent system. Torrent system maknanya registration is everything. Kan, pendaftaran tu segala-galanya. Sebab tu bila kita nak buat hibah, kita kena pastikan dokumen kita lengkap. Guna borang yang betul. Berurusan dengan pejabat tanah lah apa semua, pastikan cara tu betul. Maka bila dah sempurna dah hibah tadi, dah daftar dah, keluar nama pada geran, nama penerima, anak kita 1, 2, 3, 4, maka tak boleh dah hak tadi. Nampak kan? Baik. Sekarang kita buat andaian. Kita buat andaian bahawa hibah tadi tidak sempurna. Hibah tadi tidak sempurna. Yang ni disputed. Bila hibah tak sempurna, yang ni disputed. Maksud disputed ialah tuan-tuan masih ada harapan untuk lantik lawyer, challenge dekat mahkamah. Kalau hibah tidak sempurna, dia jadi macam cerita talak 3 tadilah. Tuan-tuan pergi kat mahkamah A, boleh jadi mahkamah A kata talak 3 jatuh 3. Tuan-tuan pergi mahkamah B, boleh jadi talak 3 jatuh 1. Dia bergantung kepada banyak faktor lah. Kalau lantik lawyer macam saya, boleh kot. Contohnya, cari lawyer pandai ke, tengok hakim. Hakim pun dia macam-macam kan. Hakim ilmu tak sama. Macam-macam lah. Fakta kes tak sama. Jadi tuan-tuan jangan kata sama. Setiap kes tu dia berbeza antara satu sama lain. Hibah juga tuan-tuan kena tahu, bila ayah bagi hibah kepada anak dia atau si ibu bagi hibah kepada anak dia, hibah boleh ditarik balik. Ayah boleh cancel walaupun dia dah bagi ke anak dia. Dia boleh cancel. Oh ustaz, tak buruk siku ke? Tak buruk siku. Ayah selama-lamanya siku dia tak buruk. Sama dengan mak. Mak siku dia takkan buruk. Dia bagi ke anak dia, dia boleh ambil balik. Katalah mak beli motor, nama mak. Patut anak duk minta, mak bagilah kat saya motor nak apa semua. Mak anak biasalah. Dia bodek mak dia, mak pun cair, melted. Mak ni biasalah dengan anak ni, dia cepat melted kan, dia cair kan. Bila dia cair, bagilah kat anak kan motor tu. Boleh tak mak ambil balik? Ayah ambil balik? Boleh. Dia tak buruk siku. Bagi tanah ambil balik? Boleh. Bagi duit ambil balik? Boleh. Mak ada duit, ayah ada duit 10,000, 100,000, bagi kat anak, dah sayang sangat kat anak, dah bagi 100,000. Lepas bagi, esok tu menyesal pula. Menyesal pula nak ambil balik duit tu. Anak kata tak boleh ayah buruk siku, mak tak boleh buruk siku. Tak,
mak dengan ayah selama-lamanya siku dia elok, siku dia takkan buruk, dia boleh ambil balik. Pasal apa? Hadis Nabi kata anta wa maluka li abik, harta kamu dan harta benda kamu milik ayah kamu. Anak ni tuan-tuan, kita sebagai anak, diri kita ni dengan harta benda kita milik ayah dan mak kita, milik ayah dengan mak kita. Jadi ayah dengan mak boleh ambil balik hibah yang dia bagi kepada anak dia. Itu dia punya power tu. Kuasa seorang ayah dan kuasa seorang anak. Kata dah tukar nama ke apa semua, boleh challenge, boleh challenge di mahkamah. Jadi balik pada cerita tadi, si cucu tadi kalau dah sempurna tak ada harapan, sebab kita pakai torrent system. Registration is everything, pendaftaran tu segala-galanya. Tapi kalau belum daftar, hak mana dalam proses, yang tu antara dua. Mungkin dia berjaya, mungkin dia tak berjaya. Tapi kalau tuan-tuan tanya saya, dalam mazhab Syafi'i, kita cerita dalam kuliah yang lalu, dalam mazhab Syafi'i, bila matinya seseorang, hak mana hibah yang tak sempurna tadi hendaklah disempurnakan. Maknanya kita boleh lawan dengan cucu tu untuk mengatakan bahawa hibah tadi walaupun belum sempurna, tapi hendaklah disempurnakan mengikut qaul mu'tamad dalam mazhab Syafi'i. Wallahu a'lam. Boleh? Nak buka berapa soalan ni? 8.40. Satu lagi boleh. Anak dia tak berhak. Ada 2-3 orang anak dia yang dia tak bagi lah. Jadi bila dah semati ni dia macam mana Ustaz? Dia beri ke tak? Baik. Wallahu alam. Ni andaian kita lah. Kita punya andaian. Maknanya dia buat will, dia buat wasiat. Betul tak? Dia buat wasiat. Dia buat will. Kalau tuan-tuan ingat dalam kuliah kita yang lalu kita dah sebut, bila si mati tu, dia meninggal dunia, dia mati, maka ada beberapa benda yang kita nak kena sempurnakan, dia kena tunaikan. Contohnya hutang dia, zakat dia, apa semua, belanja pengkebumian apa semua, termasuk amanah dia dan juga wasiat dia, selagi mana ianya selari dengan hukum syarak. Jadi kalau wasiat yang dia buat bertentangan dengan hukum syarak, maka ianya tak wajib untuk ditunaikan. Jadi katalah dia buat wasiat, dia kata harta dia banyak-banyak ni apa semua jangan diberikan kepada anak dia, hak nombor 3 contoh, nombor 4 bagi contoh, dia benci. Yang tu tak sah. Wasiat macam tu tidak sah. Kan? Dia tak boleh keluarkan wasiat untuk menghalang pembahagian faraid mengikut hukum agama. Dia tak boleh. Cara yang dia boleh buat macam yang kita cerita tadi. Cara yang dia boleh buat, dia hibah siap-siap. Dia tak mau bagi ke anak hak seorang hak dia tak suka tu, dia bagi 4-5 orang hak lain, bagi siap-siap, perhabis semua harta dia, tinggal sikit-sikit untuk dia hidup. Yang tu boleh. Kan? Yang tu boleh. Tapi itu pun ada perbahasan lah. Yang tu kita akan cerita panjang lebar bila masuk tajuk hibah. Tetapi secara umumnya dia boleh buat macam tu. Dia boleh buat macam tu, dia hibah siap-siap. Tapi kalau dia tinggalkan harta tu jadi harta pusaka, maka wasiat yang macam tu tidak akan dipatuhi, tidak akan dikuatkuasakan oleh mana-mana pihak yang hidup selepas dia meninggal dunia. Wallahu a'lam. Boleh? Okey. Cukup kah? Nanti kita sambung 8.40, kita sambung dalam kuliah kita akan datang. Wallahu a'lam. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah.